ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah. Pada malam ini kita direzekikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam berapa rejab? 28 rejab. Ya, bagi memperingati peristiwa yang bersabit pada 27 rejab. Ya, malam ni 28. Banyak tempat dia buat sambutan Isra' Mi'raj ini semalam 27. Ya, kita buat 28. Kenapa buat 28? Tak buat semalam. Sebab tak kira pun nak buat bulan depan pun boleh. Ya, nak memperingati Isra' Mi'raj ni dia tidak kira bila. Bukan malam 27, bukan malam 28. Ya, bulan depan lepas raya pun boleh. Tak timbul masalah. Ya, kerana banyak qaul yang menyebutkan berkenaan dengan tarikh Isra' Mi'raj ni. Dan isunya yang kita nak bincangkan sini bukan pada tarikh peristiwa Isra' Mi'raj, tetapi apa yang boleh kita kutip, ya, sebagai ibrah. Apa dia ibrah? Pengajaran, faedah. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Taha, kata Allah Taala, kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Demikianlah kami telah ceritakan kepada engkau ya Rasulullah min amba, beberapa berita ataupun kisah-kisah, berita-berita, kisah-kisah, maqad sabaq, sesuatu yang dah lepas, waqad atainaka min ladunna dzikra. Sesungguhnya kami telah datangkan kepada engkau min ladunna, apa yang ada pada kami, iaitulah Al-Quran, zikra sebagai peringatan. Mana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila membicarakan kisah Isra' Mi'raj ini, sudah pasti ianya terdapat di dalam ayat pertama terutamanya yang saya bacakan tadi itu. Untuk apa? Min ladunna dzikra, dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu, untuk dijadikan sebagai peringatan. Jadi tak timbullah bila kita nak buat. Satu. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada orang dia tak berapa setuju untuk diadakan program yang bersabit dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Pasal apa? Baginya ini tidak ada zaman Rasulullah. Rasulullah tak buat ni peristiwa, menyambut peristiwa Isra' Mi'raj tak buat, Maulid Nabi tak buat. Jadi kalau benda tak ada zaman Rasulullah, zaman sahabat. Zaman sahabat ada. Ya. Jadi ianya disebut sebagai sesuatu yang apa? Yang bid'ah. Sesuatu yang baru. Dulu tak ada, kenapa sekarang ada? Sesuatu yang baru. Jadi apapun keadaannya yang diperkatakan oleh sebilangan mereka di luar sana, ya, bid'ah pada kita ada dua bahagian, iaitu bid'ah hasanah, ya, dan juga bid'ah sayyi'ah. Adapun yang kita duk buat sekarang ni, yang kita duk sambut-sambut sekarang ni adalah bid'ah hasanah, yang ianya juga sudah pasti memberi manfaat dan faedah kepada kita semua. Alhamdulillah. Dalam poin yang Allah sekalian, bila bercerita tentang Isra' Mi'raj ini, dia banyak fasa. Sekurang-kurang ada 3 fasa, ada 3 segmen.
sebelum, selepas, sebelum, semasa dan selepas. Nak cerita ketiga-tiga ni dengan lengkap, pukul 11.30 habis kurang baru habis. Macam boleh? Boleh je? Boleh. Haji boleh, saya tak boleh. Macam kita sebut tadi, kita cuba ambil ibrah. Sebab kalau kita mula dengar cerita Isra' Mi'raj ini pada usia 20 tahun, usia kita 20 tahun, kalau sekarang 50 tahun, berapa tahun dah kita dengar cerita Isra' Mi'raj? 30 kan? 30 tahun. Betul kan? Kalau umur 68, mula dengar umur 20 tahun. Sekarang 68, berapa tahun? Jom tolak. Banyaknya dan lamanya kita mendengar kisah Isra' Mi'raj ini, sehingga kalau diceritakan balik kita boleh cerita. Tapi kenapa dengan kisah-kisah atau cerita itu yang dah biasa kita dengar, boleh dikatakan saban tahun, kisah Isra' Mi'raj diadakan, tetapi kenapa kita masih lagi tidak mampu dan belum boleh? Ada istilah belum boleh lah. Sebab apa saya kata belum boleh? Ada orang dia mampu untuk capai satu tahap mengikut kemampuan dia. Ada orang lain lebih daripada itu, kemampuan dalam beramal. Sebab dalam kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, sebagai zikra, peringatan untuk tujuannya meningkatkan amal kita sebenarnya. Meningkatkan apa dia? Amal kita, agar menjadi lebih baik. Amal salih, iaitu amal yang baik, amal yang salih, amal yang baik yang datang kesan daripada hati yang bersih. Itu intro dia, intro baru. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok sebelum berlakunya proses Isra' Mi'raj ini, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghadapi beberapa ujian. Suatu dakwah dijalankan di Makkah Al-Mukarramah. Ujiannya apa? Ujiannya adalah dakwah Nabi tidak diterima oleh masyarakat Quraisy. Dakwah Nabi ditolak dengan ejekan, dengan kata-kata yang boleh menyakitkan, tetapi Nabi hadapi dengan penuh sabar. Berbagai-bagai ujian yang Nabi terima, sehingga Nabi mencari jalan bagaimana untuk nak menyebarkan dakwah ini, yang mana pada ketika itu masyarakat Arab Quraisy kebanyakannya menolak. Lalu Nabi pun merancang dengan wahyu yang datang dari Allah Ta'ala untuk berhijrah. Berlakunya hijrah. Yang pertama ialah Nabi berhijrah ke mana? Ke Taif. Berhijrah ke Taif dengan Zaid bin Harithah, menemani baginda Nabi SAW berhijrah ke Taif, yang dalam perjalanan daripada Makkah Al-Mukarramah kira-kira 100 km berjalan kaki. Jalan kaki. Nabi membawa diri dengan seorang hamba Zaid bin Harithah daripada Makkah ke Taif 100 km. 100 km kalau kita dari sini ke mana? 100 km. Simpang 4 Bagan Datuk. Sekarang jalan dah cantik. Bayang jalan kaki, demi nak menyebarkan dakwah yang kita terima pada hari ini sebagai agama Islam, yang dahulunya Nabi membawa begitu dahsyat ujiannya, terpaksa berjalan kaki mengharapkan satu sinar, satu cahaya yang boleh jadi bagi masyarakat Taif. Di sana ada terdapat satu kabilah Bani Thaqif. Mudah-mudahan kabilah Bani Thaqif ini boleh menerima seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun seketika sampai saja di Taif, apa yang diharapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dakwah dan misi agama ini tidak diterima juga oleh masyarakat Taif. Bahkan tentangan, ujian yang diterima lebih dahsyat dan lebih hebat jika nak dibandingkan dengan ujian dan tentangan daripada masyarakat Arab Quraisy. Nabi dibaling dengan batu, berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cuba dibayangi oleh hamba yang bernama Zaid bin Harithah tadi itu, berada di belakang Nabi, cuba membantu, menghadang sebagai perisai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bertambah teruk jadinya dengan kepala luka, badan penuh dengan berdarah. Maka akhirnya Nabi berpatah balik untuk kembali ke Makkah. Dan suatu dalam perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah, Nabi berehat di satu pohon kurma. Sewaktu berehat itu, datanglah malaikat Jibril memberitakan satu wahyu datang daripada Allah SWT, membawakan kepada Nabi bahawa, ya Rasulullah, inginkah aku minta kepada penjaga Bukit Taif untuk membantu kamu. Mintalah apa saja kepada penjaga Bukit Taif. Penjaga Bukit Taif ini malaikat. Malaikat, bukannya manusia. Malaikat Jibril menyebutkan kepada baginda Nabi SAW, inginkah aku minta kepada malaikat penjaga Bukit Taif untuk membantu kamu? Kamu mintalah apa sahaja. Tidak lama kemudian datanglah malaikat yang menjaga Jabal Taif ataupun Bukit Taif, bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inginkah aku membalikkan bumi Taif ini dengan Bukit Taif yang berada di situ, diterbalikkan supaya dapat memusnah dan menghancurkan seluruh masyarakat Taif yang menolak dengan penuh dahsyat dakwah yang dibawa oleh bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, jangan. Dia kata jangan kepada para malaikat tadi tu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Kerana sesungguhnya mereka ni adalah datang daripada kaum yang tak mengerti apa-apa. Jangan balas. Sungguh pun aku penuh dengan darah. Zaid bin Harisah penuh dengan darah. Jangan balas. Kerana mereka datang daripada kaum yang tidak tahu apa-apa, yang jahil, yang tak tahu betapa nikmatnya agama, yang tak tahu betapa amannya kalau mereka berada dalam agama Islam, yang tak tahu bahawa dengan agama ini akan menyelamatkan mereka daripada azab seksa neraka Allah. Mereka tak tahu semua tu. Mereka tak tahu dosa pahala, mereka tak tahu syurga neraka, mereka tak tahu amal baik dan amal, mereka tak tahu apa yang ada dalam agama kita sekarang. Tidak disampaikan kepada mereka. Jadi atas asbab dan asas ketidaktahuan mereka itu, jangan kita balas, pasal mereka jahil. Yang patut dibalas ni adalah apabila dah diberitahu, dah diberi faham, dah diajar, dah dibimbing, namun masih lagi tetap melakukan kerosakan, kemunafikan, kejahatan, maka pada ketika itu barulah layak diberikan hukuman, barulah layak berikan balasan. Kalau dah diberitahu berkali-kali, boleh jadi dengan balasan dan hukuman itu akan dapat memberikan suatu keinsafan kepada seseorang atau kepada sesuatu kaum. Tapi masalah sekarang ni, Bani Thaqif tak tahu apa-apa. Bahkan Nabi SAW berdoa pula kepada Allah, ya Allah, jadikanlah andai kata suatu hari nanti lahir daripada keturunan Bani Thaqif ini yang akan beriman kepadamu, wahai Allah. Siapa pernah pergi umrah, ziarah ke Taif? Kalau pergi umrah, minta package pergi ziarah ke Taif. Dia bukan apa, dia cantik ya. Cantik, masyarakat dia baik, kemudian dia sejuk, dia macam Cameron Highland. Supaya bila kita berada di sana, kita akan mengingati sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itu titik tolak dia. Titik tolak sejarah Isra' Mi'raj, bagaimana sebelum Nabi diangkat oleh Allah SWT, Nabi menghadapi berbagai-bagai ujian dan rintangan. Itu satu. Yang kedua, sebelum berlaku Isra' Mi'raj, pada tahun itu juga Nabi kehilangan 2 orang sayap, 2 orang senjata, 2 orang penyelamat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyelamat di rumah dan penyelamat di luar. Siapa penyelamat Nabi di rumah? Di saat Nabi berhadapan dengan situasi begitu genting di luar, tentangan daripada masyarakat Arab Quraisy, Nabi balik ke rumah, siapa yang menenangkan Nabi? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah akhirnya pergi bertemu Allah SWT. Kemudian yang menyelamatkan Nabi berada di luar rumah daripada tentangan pembesar-pembesar Quraisy yang cuba nak menyakiti tubuh badan Nabi. Siapa yang selamatkan? Pakcik Nabi, Abu Talib pun pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekarang dua senjata Nabi kiri dan kanan dah tidak ada. Nabi hanya sebatang kali di samping dengan sahabat-sahabat yang telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau semasa keberadaan Sayyidatuna Khadijah dan juga Abu Talib, Nabi banyak bergantung dengan mereka. Nabi ada garantor, ada penjamin. Tapi sekarang dah tidak ada. Dan tidak ada siapa yang boleh menjamin Nabi, menjamin keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang boleh memberi ketenangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat sesuai lah pada tahun itu yang juga dikenal sebagai Amul Huzni. Ya, Amul Huzni iaitulah tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Allah beritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berita gembira. Apa berita gembira? Inilah. Seterusnya yang kita boleh ambil daripada Isra' Mi'raj. Dia bermula, yang pertama tadi itu Nabi mendapat ujian, dan yang kedua masuklah kita. Bagaimana proses Isra' Mi'raj ini boleh berlaku? Tuan-tuan yang Allah sekalian, Isra' Mi'raj selepas 12 tahun kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Malaikat Jibril datang membawa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membedah, ya, membersihkan hati Nabi. Buat kali kedua. Sebelum nak bertemu dengan Allah SWT ni, Jibril datang bertemu Nabi, bedah dulu, bersihkan hati. Buat kali kedua. Sedangkan Nabi maksum, tidak ada dosa, ya. Tetapi ianya sebagai satu metafora atau mungkin simbolik pada kita untuk mengambil ibrah dan pengajaran bahawa untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ini, perkara yang paling utama dan terutama adalah hati kita kena bersih. Walaupun salat kita ni bertemu dengan Allah, kita salat bertemu dengan Allah waktu kat dunia ni, hati kita kena bersih. Kerana kalau ada setitik dulu hitam tak bersih, bagaimana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril datang bertemu Nabi, bedah dan mengeluarkan hati Nabi, takhalli, membersihkan segala kekotoran yang mungkin ada, ya. Kemudian barulah diangkat, dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah, berjalan dengan burak, ya. Daripada Makkah Al-Mukarramah, asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, ya. Subhanallazi, ayat tu, cuba kita tengok ayat tu, ya. Subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci bagi Allah. Asra, yang memperjalankan, bi'abdihi, hambanya. Allah Ta'ala menggunakan kalimah abdul, hamba. Sama seperti kita juga hamba. Allah Ta'ala tak guna binabiyihi atau birasulihi, ya. Allah Ta'ala guna bi'abdihi, hamba, supaya kita merasakan begitu dekat. Ayat ini begitu dekat dengan kita. Kerana Nabi hamba dan kita hamba. Allah bukan pilih Nabi itu sebab dia rasul, Allah bukan pilih Nabi sebab dia Nabi, tapi Allah pilih Nabi sebab dia hamba. Hamba yang bagaimana? Sudah tentulah hamba yang bersih hati, yang suci, untuk nak dibawa bertemu dengan Allah SWT. Lailan minal masjidil haram, Allah memperjalankan, asra, memperjalankan, bukan Nabi berjalan sendiri, tetapi ada sesuatu ataupun ada orang lain yang menjalankan Nabi, ya, iaitulah burak, binatang yang disebut dalam hadis dia lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada bagal, berwarna putih. Maknanya binatang berkaki empat lah. Kita bayang macam tu, sebab ni hadis sahih, ya, berwarna putih. Dan ditemani bersama Nabi SAW adalah malaikat Jibril alaihissalam. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa, daripada al-masjidil haram terus pergi ke masjidil aqsa. Daripada Masjidil Aqsa naik Mi'raj ke langit, ya. Tapi kenapa tidak
Allah SWT membawa baginda Nabi ini tidak melalui Aqsa, terus. Kenapa tidak terus? Boleh je kalau nak terus, kan? Tapi tak terus. Dan dalam perjalanan nak ke Masjidil Aqsa itu pun ada 3 tempat perhentian. Nabi berhenti di mana? Pertama sekali di Al-Madinah Al-Munawwarah, iaitu tempat yang kemudian Nabi berhijrah. Ya, Nabi menunaikan salat 2 rakaat. Kemudian di Tursina, tempat Nabi Musa. Seterusnya di Baitul Laham, tempat Nabi Isa, dan seterusnya barulah sampai ke Masjidil Aqsa. Cerita tadi kenapa Allah SWT tidak terus angkat Nabi ke langit tanpa mengikut perjalanan itu yang kita sebut tadi. Boleh je kalau Allah Ta'ala nak takdirkan kepada Nabi terus tidak perlu melalui Masjidil Aqsa. Agak-agak apa hikmah? Apa yang boleh kita ambil untuk kita fikir, ya? Kenapa Masjidil Aqsa? Dan Allah Ta'ala sebut juga Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami telah berkati sekitarnya, ya. Dan pada ketika itu Masjidil Aqsa merupakan kiblat sebelum beralih kepada Masjidil Haram. Nak mengangkat bumi Masjidil Aqsa sehingga Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, yang termasuk di antara 3 buah tempat yang diberkati di atas muka bumi ini. Satu, Masjidil Aqsa. Yang kedua, Masjidil Haram. Dan yang ketiga, Masjid Nabawi. 3 tempat ini disebut oleh Allah Ta'ala tempat yang penuh dengan keberkatan, yang mana kalau sesiapa yang berada pada 3 tempat ini pasti selamat daripada fitnah Dajjal. Selamat, dah diberi jaminan. Adapun kita kalau berada di luar daripada 3 kawasan ini, belum tentu kita selamat kalau iman kita tak kuat, kalau akidah kita tak kuat, ya. Sebagaimana kisah Isra Mi'raj ini dia menguatkan iman dan akidah kita sebenarnya, ya. Sebab benda ataupun kisah ini, dia kalau fikir secara logik akal, bagaimana Allah Ta'ala memperjalankan baginda Nabi SAW ditemani dengan malaikat Jibril menaiki burak dalam lailan, dalam 3/4 malam, bukan sepenuh malam, dalam tempoh yang singkat, naik turun balik pada malam yang sama. Kalau fikir dengan logik akal kita, mustahil tak? Naik langit pun mustahil tak? Bukan satu malam, naik ke langit pun mustahil, ya. Bahkan yang nama burak itu pun sekarang siapa ada nampak bangkai burak? Ada siapa tak ahli apa panggil, yang buat kajian tulang-tulang dinosaur apa semua tu? Ada tak? Iktisyaf, pertemuan ini tulang burak ni. Tak ada. Pasal datang tu datang daripada Allah. Allah hantar. Maka datang dari Allah, dia kembali semula pada Allah. Kalau itu pun kita tak boleh nak beriman, tak percaya, memang jatuh kufur lah kita, ya. Kalau dipikir-pikir, dia tak ya juga. Tidak ada siapa yang menjumpai, ya, bukan artifak, apa panggil? Fosil. Oh, ini mesti tinggi, ini sejarah dapat A. Fosil, ya. Tak ada siapa yang bertemu dan terjumpa dengan fosil burak ni. Ke ada? Tak ada kan? Kita tak pernah dengar kan? Memang menguji sungguh keimanan seseorang manusia yang beriman ini. Kemudian, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, daripada Masjidil Aqsa, Nabi dipertemukan dengan para anbiya wal mursalin dan dijadikan imam. Nabi bertemu dengan siapa? Para nabi dan para rasul. 124,000 nabi yang kita belajar lah, ya. 313 rasul yang kita belajar juga. Bahkan mungkin yang kita tak pelajari lebih ramai daripada itu, yang Nabi ketika itu diangkat oleh Allah untuk mengimani salat di kalangan para anbiya. Dan di situ kita boleh mengambil sedikit ibrah bahawa Nabi ini sebagai bukti yang bahawasanya Nabi diangkat oleh Allah sebagai ketua, Sayyidul Mursalin, penghulu bagi segala Nabi. Walaupun Nabi datang kemudian, sedangkan Nabi Adam
diciptakan Allah dan dipilih lebih dahulu daripada Nabi Muhammad. Kenapa tidak Nabi Adam? Diangkat menjadi Sayyidun. Sayyidun, jangan Sayyidun, Sayyidun. Ya, menjadi penghulu. Tapi bagi dia Nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala, maka beruntunglah kita selaku umat Nabi. Beruntunglah kita, tuan-tuan, dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya bagi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal orang yang menjadi umat kepada penghulu banyak keistimewaan. Betul tak? Kalau kita kat dunia ni pun, kau pengikut siapa? Aku pengikut ni, geng ni, bos, ketua, dalam satu-satu kawasan. Agak-agak beruntung tak? Selamat tak dia? Ahli kawasan, abang kawasan. Saya menganggotai satu geng ni, abang kawasan, ahli kawasan. Kita rasa keselamatan kita kan, pasal ada abang kawasan jaga, ketua. Dalam bahasa mudahnya lah nak bagi faham. Maka apabila Nabi diangkat oleh Allah sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu segala Nabi, maka kita selaku umat syukur sungguh-sungguh pada Allah. Ya Allah, beruntung aku ya Allah, maka jadikanlah aku sebagai muttabi', orang yang mengikut Nabi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal banyak juga hadis Nabi yang Nabi menyebut dalam hadis laisa minna,